Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK catat pencapaian signifikan sepanjang tahun 2025, khususnya dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan bandar yang memberi kesan langsung kepada warga kota dan pelancong. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, kejayaan paling ketara membabitkan kebersihan bandar. Ini juga dapat kami laksanakan hasil daripada penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan juga daripada pihak swasta dan juga pihak-pihak media yang telah memberikan liputan yang banyak. Di BKK turut memodernkan perkhidmatan digital bagi membolehkan pembayaran sewaan, permohonan lesen dan tempahan kemudahan awam dilakukan secara dalam talian. Turut diberi tumpuan isu harian warga Kota Kinabalu seperti jalan berlubang, parit tersumbat dan pengurusan sisa pepejal. Selain merancang pemasangan lebih 2,000 unit CCTV pintar mulai tahun depan bagi meningkatkan keselamatan bandar. Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia ATEC Kampung Kota Kinabalu, Kampus Kota Kinabalu membuktikan keupayanya melahirkan graduan kemahiran berkualiti selari keperluan industri. Kejayaan didorong pendekatan latihan holistik yang menekankan kemahiran teknikal, akademik serta pembentukan sahsia dan jati diri pelajar. Menurut pengarahnya Sudirman Hamadi, institusi ini menerapkan konsep pembelajaran berteraskan pembentukan sikap, kemahiran dan ketahanan diri bagi melahirkan graduan berdaya saing. Kami menekankan konsep pembelajaran askar dalam latihan iaitu menerapkan attitude, skill, knowledge, adaptability dan resilient atau ketahanan di kalangan pelajar kami supaya mereka berjaya membentuk kemahiran dan juga jati diri yang tinggi. ATEC JTM turut komited memperkasa kualiti latihan dan kemudahan pembelajaran sejajar perkembangan teknologi serta keperluan industri semasa. Tawau mencatat satu fasa pembangunan paling aktif sepanjang tahun 2025, merangkumi keselamatan, ekonomi, pelancongan dan kesejahteraan rakyat, meletakkan daerah itu sebagai pemacu utama pertumbuhan pantai Timur Sabah. Ikuti imbasan daerah Tawau 2025 bersama Fauzia Ajak. Bermula dengan fokus keselamatan, pelaksanaan program Kampung Angkat Madani Eskom di Kampung Indra Sabah memberi impak langsung kepada komuniti setempat melalui projek infrastruktur, pencahayaan dan program keselamatan. Pendekatan menyeluruh ini turut diperkukuh dengan tinjauan keselamatan di S-Zone bersama perwakilan asing, sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong terhadap keselamatan Pantai Timur Sabah yang kekal stabil tanpa insiden penculikan sejak 2020. Usaha memperkukuh kedaulatan negara turut diterjemah menerusi perancangan pembinaan pos baharu Angkatan Tentera Malaysia di Pulau Sebatik. Ia merupakan langkah strategik memperketat kawalan sempadan Malaysia-Indonesia serta menyokong pembangunan ekonomi setempat. Dalam masa sama, sektor pelancongan Tawau melonjak ketara apabila lapangan terbang Tawau menerima penerbangan terus antarabangsa termasuk dari Macau dan Shenzhen, China. Perkembangan ini menjadikan Tawau bukan lagi sekadar pintu masuk, malah destinasi pelancongan yang semakin mendapat perhatian pelancong antarabangsa. Keupayaan Tawau sebagai hub pelancongan budaya turut diperkukuh menerusi penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau serta Pesta Regata Lepa ke-30 di Sempurna yang dicatat dalam Malaysia Book of Records melalui tarian igal-igal paling ramai iaitu 1,550 peserta termasuk pelancong asing yang menari serentak selama sejam sekaligus memacu ekonomi komuniti tempatan dan sektor perusahaan kecil. Bagi pembangunan jangka panjang, projek tenaga solar berskala besar di Tawau menandakan komitmen kerajaan negeri terhadap tenaga boleh baharu. Selain membuka peluang pekerjaan dan mengukuhkan sistem grid elektrik Pantai Timur Sabah, sektor pertanian pula terus diperkasa melalui program galakan tanaman koko dan lada, menjadikan Tawau antara kawasan strategik pengeluaran komoditi bernilai tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan pekebun kecil.
dalam aspek kesejahteraan rakyat, pembukaan Pusat Respiratory Pantai Timur Sabah dan penambahan katil Hospital Tawau mengurangkan kebergantungan pesakit ke Kota Kinabalu. Sekaligus menjadikan Tawau hub kesihatan utama di wilayah timur negeri ini. Pembangunan modal insan turut disokong menerusi program kampung dan sekolah angkat madani. Selain penganjuran Tamasya Sukan Sabah Saga 2025 yang menyemarakkan bakat sukan serta ekonomi setempat. Tawau mencatat satu fasa pembangunan paling aktif sepanjang tahun 2025, merangkumi keselamatan, ekonomi, pelancongan dan kesejahteraan rakyat. Fauzia Ajak, RTM. Menghimpunkan hampir 4,000 judul buku berkualiti, Pesta Jualan Gudang Dewan Bahasa dan Pustaka terus memperkasa budaya literasi dalam kalangan masyarakat. Menawarkan potongan harga sehingga 50%, berjaya menarik hampir 3,000 pengunjung pada hari kelima pesta berlangsung. Di sebalik deretan naskah yang memenuhi ruang legar di BP Cawangan Sabah, tersimpan ribuan hazanah ilmu yang menanti untuk diterokai. Pesta yang berlangsung selama 10 hari ini bukan sekadar aktiviti jualan, tetapi satu usaha berterusan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan persuratan. Jadi objektifnya, dari segi objektif kita sebenarnya untuk menggalakkan pengguna membaca buku-buku terbitan bahasa Melayu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Menggalakkan pengguna mendapatkan buku-buku bermutu dalam bahasa Melayu, dan kita juga menggalakkan pengguna membaca. Bagi pencinta buku, peluang mendapatkan naskah eksklusif terbitan DBP yang sukar ditemui di pasaran luar merupakan satu kelebihan. Sebenarnya jualan gudang macam ini dia memberi peluang pada para ibu bapa untuk mencari buku-buku keperluan untuk anak-anak. Terutamanya tidak lama lagi sesi persekolahan akan memulakan. Buku-buku di sini bukan senang boleh dapat di luar, kan? Especially kalau DBP. And then if jualan gudang ni, kalau kita beli di kedai, kalau setakat rakan dewan, dapat, kalau di gudang lagi rendah, dapat diskaun. Actually baguslah sebab dia boleh membantu ibu bapa dan juga guru untuk cari buku yang mungkin ada certain guru ataupun ibu bapa yang tidak dapat buku teks sebab ialah ada sekolah yang mungkin kekangan untuk sediakan kepada semua murid, kan. Ada yang masalah buku teks rosak dan sebagainya lah. Sejajar dengan usia sedekat penganjurannya, pesta kali ini turut memberi ruang kepada penulis tempatan untuk berinteraksi bersama audiens. Sudah tentu menjadi peluang kepada penulis untuk memperkenalkan buku dengan cara mewar-warkan kepada komuniti bahawa kita penulis ada buku yang sedang dijual dengan potongan harga yang sangat menarik. Jadi kita mempromosi untuk penulis, untuk diri sendiri, dengan masa yang sama mempromosikan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sehingga hari kelima penganjuran, lebih 12,000 naskah buku telah terjual, membuktikan bahawa buku fizikal tetap mempunyai aura tersendiri dalam menyebarkan ilmu. DBP menjangkakan nilai jualan akan terus meningkat sehingga hari terakhir pada 29 Disember ini. Yang kebetulan kita menjelang hari persekolahan, antara buku yang paling banyak dibeli oleh sama ada individu atau ada juga kita mendapat belian daripada pihak-pihak pengedar buku. Jadi tentulah buku-buku persiapan persekolahan lah. Amalan membaca seharusnya dijadikan budaya seawal usia kanak-kanak agar buku kekal menjadi sahabat karib sepanjang zaman. Cintai buku, cintai ilmu. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi. Salam Malaysia Madani.